Ma'asyiral hudur, insyaAllah kita lanjut pada pengajian Mukhtasar Ihya Ulumuddin muka surat 171, yakni B, darjat halal dan haram. Lupa kan? 171 insyaAllah. Darjat halal dan haram, harta yang diambil daripada orang kafir harbi. Kafir harbi ini kafir yang menentang Islam, ya, di mana kafir ini diberikan Allah kepada kita satu kelonggaran yang cukup besar, ya, yakni boleh berperang dengan mereka. Kafir harbi ini kita boleh perang, boleh serang, ya. Adalah halal dengan cara apapun harta itu diambil. Begitu pula harta yang diperoleh dari perburuan dan harta yang dikeluarkan daripada barang-barang tambang, perlombongan. Jadi harta yang pertama kita lihat, segala harta yang diambil daripada kafir harbi dengan apa cara pun lah yang adalah halal belakang, boleh ambil cara mana pun boleh, ya. Tetapi jika diambil melalui perang yang dilancar oleh sultan ataupun harta fai. Harta fai ini harta yang tidak boleh dipindah, macam tanah, ya, tanah kita tak boleh pindah, yang kita tak boleh ubah, itu kita panggil harta fai mengikut dalam hukum muamalah lah. Jadi ianya tidak halal diambil kecuali setelah dikeluarkan dia punya khumus. Khumus ni maknanya kita 1/5. Kalau kita perang dengan orang kafir harbi, halal, dia punya harta rampasan perang tu halal. Dan sebelum kita nak ambil harta tu, nak agih-agih kepada tentera Islam, mujahidin, maka kita kena keluar 1/5 dulu daripadanya. 1/5 ini kita kena bagi kepada Baitul Mal, khusus dibagi kepada Baitul Mal. Awal dulu kita bagi ke Rasulullah lah, 1/5 tu bagi kepada Rasulullah. Itu Rasulullah punya, harta rampasan perang ni dia panggil ghanimah. 1/5 kena bagi kat Nabi. Sekarang Nabi dah tak ada, masuk Baitul Mal, 1/5 tu bagi kepada orang miskin. Orang miskin saja, lain tak boleh. Cara-cara lain kita nak bagi tak boleh. Yang ni khusus 1/5 ni untuk orang miskin daripada hak Rasulullah lah. Begitu juga harta fai. Harta fai ni harta yang kita tak boleh ubah pindah tanah, wilayah jajahan. Jadi ianya tidak halal diambil kecuali telah dikeluar 1/5, dan 1/5 tu untuk dibagikan kepada pihak yang berhak menerima. Ada sebut dalam kitab Al-Fai wal Ghanimah, buka dalam kitab tu kita jumpa kitab fiqh, Al-Fai wal Ghanimah, ada sebab dalam bab muamalah, ya. Dan juga tidak halal lah mengambil harta orang kafir ni yang diberi perlindungan oleh orang kafir yang tertaluk di perjanjian, ya. Ada juga orang kafir yang bukan harbi tak boleh. Yang lain daripada kafir harbi kita tak boleh ambil harta dia, ya. Ada 3 golongan, ya. Golongan yang pertama, mereka tak tunduk kepada Islam tapi mereka tak kacau Islam. Nampak tak, ya? Mereka tak tunduk, tak mau masuk Islam, tapi dia tidak menyerang Islam, tidak menentang Islam. Ini satu kumpulan juga kita tak boleh ambil harta dia, haram, tak boleh. Dia minta perlindungan kat kita. Dia mungkin lemah, kerajaan tu lemah, tak kuat, dia minta perlindungan pada kerajaan Islam. Kita tolong lindung dia saja, lindung daripada ceroboh atau diserang oleh mana-mana pihak lain. Yang kedua, golongan kafirin yang 100%, ya, dia serahkan seluruh kehidupan dia kepada kita untuk kita jaga keselamatan. Itu kita panggil kafir zimmi. Lagi tak boleh lagi kuat, ya. Dia tak masuk Islam lah, tapi dia bersedia membayar ufti. Ufti, ya. Itu kita kena terima, dan kita tak boleh langsung cedera mereka, tak boleh ambil harta-harta mereka, dan kita tak boleh lakukan apa-apa juga. Darjat dia lebih kurang sama macam orang Islam juga. Tapi kita tak boleh ikut cara dia, kita tak boleh ambil bahagian dalam apa-apa urusan dia, dan kita juga tidak boleh bagi apa-apa dia kemudahan kepada agama dia.
Dia nak pesak tokong tak boleh. Nampak ya? Nak pesak tokong tak boleh. Cakap mana ada. Itu sajalah. Yang kata tadi. Yang ketiga, kafir harbi lah. Kafir harbi ni mungkin hukum fiqah, ya. Kalau dia mati pun, ya, mana bangkai dia tadi ni tak tanam pun tak apa, pakai melepak itu berjalan ya. Nah, ataupun cincang bagi anjing makan. Itu dia. Nah, kafir harbi punya darjat. Nah, punya lekeh macam tu, ya. Sampai daging dia, mayat dia tadi ni boleh proses masuk tin bagi anjing makan. Itu dia. Maka tu halal kita boleh ambil harta dia apa juga. Jadi kalau kita jual barang, ya, kita kecoh kat dia pun tak apa, tak ada masalah. Itu di antaranya suatu kelonggaran yang cukup besar dibagi kepada umat Islam terhadap kafir harbi. Ya, baik. Kedua dia kata sini hasil galian tambang, dia kata hasil perhutanan balak kayu apa semua, hasil pemburuan, ya, balak di hutan tu, ya, kayu-kayan, binatang darat, binatang laut, hasil daripada usaha perkahwinan yang murah sama ada di hutan atau lainnya, tapi tertakluk kepada peraturan ini. Kita ada undang-undang kan, ya, apa juga lain daripada kawasan kita milik kerajaan. Hutan-hutan tu milik kerajaan lah, maka kita hari ni tak boleh lah ambil terus. Kita kena minta izin, ada kebenaran baru kita boleh ambil. Apa-apa jugalah kayu-kayan ke, ya, balak-balak kita nak ambil daripada hutan tu, kena minta kebenaran daripada pihak kerajaan. Dia ada autoriti dia sendiri, kementerian dia sendiri, ya. Itu di antara hukum yang kita atok. Ini urusan masuk dalam bab siasah politik, dia ambil kira. Di sini politik ambil kira lah. Islam ambil kira lah politik tu, itu dia ambil kira, ya. Itu yang kedua lah, binatang-binatang darat, tak boleh ambil binatang orang, ya. Lembu kambing orang punya tak boleh ambil lah. Adalah urusan-urusan nak ambil tu dengan cara jual beli, kena ikut keadaan dia lah. Jadi halal lah kita berjual beli, ya, dalam urusan membeli ternakan dan sebagainya. Begitu jugalah, ya, apa yang disebut sebagai pertanian, ya. Itu nombor 2. Nombor 3, zakat, ya. Kita boleh paksa dengan hak kebenaran. Zakat ni boleh paksa, ya. Pihak pemerintah, pihak kerajaan boleh paksa pada rakyat dia untuk bayar zakat. Tapi kita tak, di sini di Malaysia kita tak buatlah kerja tu lagi lah. Kita tidak ada lagi peruntukan khas untuk nak paksa bayar zakat, ya. Sebab tu kita bebas, siapa nak bayar zakat, cuma kita galakkan dia bayar. Tapi mengikut hukum memang zakat ni wajib, ya. Wajib diperintah, diarah supaya keluar. Kerana zakat ni merupakan satu bahagian industri kewangan yang boleh membantu ekonomi umat Islam. Nampak tak, ya? Penting sangat-sangat zakat tu. Jadi isu zakat ni cukup besar, boleh membantu ekonomi umat Islam, dan menggalakkan kekuatan ekonomi juga kepada umat Islam. Kena usaha lebih, nampak, ya. Nak bayar zakat kena usaha lah, kena kerja, ya, baru boleh bayar zakat. Itu tak dapat tidak lah. Ini mengikut hukum lah. Yang keempat yang kita di sini yang kita baca ni, hasil daripada yang keempat, selain daripada kafir harbi, ya, lumpur yang boleh dimakan hanya haram bagi orang yang boleh mendapatkan bahaya jika memakannya. Makan lumpur, makan selut, kata selut juga lah. Makan selut ni ada pada setengah pendapat ulama yang mengharamkan, tak boleh sebab dia mudarat, ya. Tapi kebanyakan jumhur ulama mengharuskan makan tanah, makan selut, tanah yang basah lah, selut, ya. Sufyan al-Thawri, seorang ulama besar, dia sama awal sikit daripada Imam Syafi'i. Dia kalau nak makan, dia cari makanan yang betul-betul 100% halal. Dia guna hukum wara', ya. Kalau dia nak makan, dia nak beli makanan, orang yang jual pun dia ambil kira. Sumber proses makanan tu pun dia ambil kira. Hang buat ni makanan ni, hang beli di mana bahan-bahan ni. Ambil tahap tu,
Hang ni sembahyang ke tak? Tu dia. Sampai tahap tu baru dia makan makanan tu. 100%. Kalau dia tak dapat makanan 100%, dia akan makan tanah. Dia ambil tanah, dia rendam dalam air, dia minum, dia makan. Sufyan As-Sawri, seorang ulama besar. Ini hukum wara' dia panggil. Dia pakai hukum wara' kita pakai hukum syarak Hukum syarak asal benda tu harus halal, paling kurang darjat dia makruh boleh makan. Itu hukum syarak. Hukum syarak habis-habis tidak, paling tidak benda makruh boleh makan. Itu pada mazhab Syafi'i. Hanafi tak boleh. Hanafi makruh itu haram. Makruh itu masuk tahrim, dia kata. Nampak? Karahatut tahrim, itu mazhab Hanafi. Berat sikit. Syafi'i makruh ni makna kata kita makan sebagai tanzih. Makna kata dia hanya bawa sedikit mudarat pada kesihatan kita lah. Makanan makruh tu tapi antaranya hari ini dibuat kajian para saintis, golongan-golongan orang barat khususan buat kajian tentang makanan orang Melayu, orang ASEAN. Kita makan budu, cencalu, tempoyak sampai belacan, pekasam. Dia kaji balik, rupanya bagus. Dia makruh pasal hidu bau dia punya bau tu kurang sihat sikit makanan-makanan ini dia ada probiotik. Dia untuk bagus untuk perut. Orang gastrik makan tempoyak bagus, makan budu. Orang ada masalah perut, gastritis, gastrik, bagus makan dia bagi rawat, dia banyak bakteria yang baik. Kalau orang putih es krim lah. Kita punya tempoyak, budu, cencalu tu makan bagus untuk perut. Sekarang dia pada jual tablet probiotik. Dia untuk merangsangkan sistem penghazaman dan juga sihat kepada dinding perut kita, bagus. Tak kena gastrik lah, tak kena kanser perut apa tak kena. Sedar lah. Itu dia orang kaji. Tapi pada hukum kata oleh kerana dia bau kurang sihat dia bau kira pekasam, bau. Jadi bau itulah yang kata makruh. Itu sajalah pada hukum. Tapi pada segi dia punya kualiti dia bagus. Kualiti dia ada unsur-unsur perubatan yang bagus. Wallahu a'lam lah. Itu baru dia gaji ni. Ni baru gaji lama sangat duk gaji kan. Dia gaji mula tu nak tekan orang Melayu Kata orang Melayu tak betul makan kan. Rupanya dah jadi elok lah. Jadi baik jadi bagus. Tidaklah boleh bagus. Sambung kita sambung balik lah. Makan tanah ni kalau dalam keadaan sekarang di Gaza dia pun makan tanah. Tak nak makan sejurus bila Israel sekat makanan, sekat minuman dapat air mai daripada bumi. Kita sekarang ni banjir kita jadi baru ni bukan pasal hujan, air sungai melimpah naik, nampak tak? Jadi banjir di Selangor sekarang ni itu bukan turun pada ini. Tak jadi heran bagi kita baca Quran, kita ada kisah Nabi Allah Nuh AS, di mana banjir Nabi Allah Nuh AS itu bukan hujan turun daripada atas, air keluar pada bumi. Nampak tak? Keluar air meluap-luap daripada bumi, jadi banjir Nabi Nuh. Nampak? Tidak. Sekarang dia ulang balik dia mari di hujung umur dunia ni dia balik itu anasir yang memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai menghukum umat manusia yang sudah mula lalai. Kita ni dah nak sampai lagu darjat umat Nabi Nuh, tahu ke kita ni? Maknanya canggih. Umat Nabi Nuh ni adalah umat yang cukup canggih, moden. Lepas sudah sampai kepada darjat madaniyah. Yang kata madani sekarang ni, daripada sampai dah madani, tahu ke? Umat Nabi Nuh. Sebab tu bila dia banjir, Allah Ta'ala hukum perintah Nabi Nuh buat kapal.
Nampak tak ya? Tu dia. Makna kata darjat daripada mampu buat kapal. Kapal mereka bukan besar-besar kita. Third generation container kita punya tak boleh masuk, duduk di muka hit. Mereka punya besar pada tu lagi. Dia panggil fulka. Fasna'ul fulk bi'ayunina wa wahyina, Al-Quran kata. Ya. Wahai Nuh, buatlah fulka. Fulka ni satu kapal yang cukup besar. Ya. Boleh menampung masyarakat manusia, binatang yang ramai. Binatang dengan manusia sekali kan. Ya. Fulka ni mengikut Nabi Nuh punya kapal, dia 3 tingkat lah. Ya. Tingkat pertama diisi binatang. Binatang dia pula bukan besar-besar. Sekarang gajah dia, tu dia. Kalau umat Nabi Nuh, dia punya besar 30 kaki. Bayang tengok 87 orang lah 30 kaki, kapal kena besar lah. Ni pun rendah lagi ni. Bumbung kita di sini pun rendah lagi. 30 kaki. Nampak? Ya. Itu dia. Maka dengan kerana itu, ya, tak dapat tidak. Tingkat pertama isi binatang. Gajah tak boleh naik tangga. Nah, pun di bawah. Nah. Masyarakat manusia duduk tingkat kedua, burung-burung bargas tua duduk tingkat ketiga, atas. Apa yang dia bayang tengok besar lah. Fulka. Itulah teknologi dia, Pak. Sudah mampu buat kapal. Nampak tak? Dia bukan ada mana-mana syarikat bantu dia. Dia nak bina dia dengan umat dia 80 orang kan. Yang buat kapal, dia bayang tengok ya. 80 orang buat kapal. Alat mereka alat apa? Itu kita tak jumpa lagi lah. Ya. Itu katanya kecanggihan. Zaman mereka dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Tok Adam 1600 tahun. Ya. Tok Adam dengan Nabi Nuh jarak dia 1600 tahun. Kita dengan Nabi Muhammad sekarang berapa? 1446. Ada lagi lebih kurang 150 tahun lagi kita akan sampai ke umat Nabi Nuh. Bila dah manusia ni dah moden. Dah moden sangat, dah cukup dengan segala kemudahan. Dia lupa Tuhan tau. Dia tak beranjak kepada Allah lagi. Nampak? Betul tak? Bila berlupa kepada Allah, maka tu Allah tak bala turun. Dia menentang Nabi Nuh. Dia tak mau agama. Tak payah, kami ada semua, kami senang, kami mewah. Macam kita. Hari ini kita ada serba kecanggihan kan, dan semua urusan kehidupan, peralatan-peralatan dan semua aspek, kita sudah menempuh satu zaman kemajuan teknologi yang berikan kemudahan banyak kepada kita. Betul tak? Maka itu lagi 150 tahun kita akan sampai sama lagu umat Nabi Nuh. Ketika itu Nabi kata apa? Apabila tidak ada orang lagi menyebut Allah, Allah, Allah. Orang tak mau Allah lagi dah. Nak sebut apa? Semua mereka ada alat-alat moden boleh bantu mereka. Nampak ya? Maka itu ketika itu akan berlaku kiamat. Nampak? Itu dia. Nampak ya? Nabi Nuh banjir, kita kiamat terus ya. Itu di antaranya kita ada lebih kurang 150 tahun lagi. Mungkinlah, na'udzubillah, ya, kita akan saksi. Kita dah mati pun kita akan saksi juga perkara itu. Allah akan bagi kita tengok. Alam barzah, orang dia dalam barzah akan nampak dengan terang. Ya, sekarang pun orang alam barzah nampak kita dalam ngaji ni. Ya. Untunglah mak pak kita yang duduk dalam kubur ni, kita masuk dalam majlis ilmu daripada dalam kubur dapat pengampunan. Nampak besar tuh itulah artinya yang sebahagian daripada yang kita kena faham. Sambung kita lihat di sini dah. Baik, kemudian harta yang haram semuanya kotor, hanya saja sebagian harta yang haram lebih kotor daripada sebagian yang lain. Darjat pertama yang paling rendah adalah menghindari apapun yang telah difatwakan haram oleh fuqaha. Sekarang kita serah kepada fuqaha lah. Haram macam mereka sepanjang tidak sekarang ni rokok tu dah haram. Dulu makruh kan. Bila ulama ada haram, haram. Kita kena terima lah. Kalau kita tak terima hukum ulama, terima hukum siapa lagi? Jadi tu, maka tak dapat tidak lah. Orang yang rokok maka kena bertaubat kepada Allah lah. Tinggal on the spot. Bukan tinggal sikit-sikit ya. Kan? I'll just take little pressure, orang putih kata. Ya. Bukan begitu lah. Dia kena terus buang. Tak ada pressure lagi dah. Terus buang. Ya. Taubat terus kerana dia adalah haram, kerana dihukum oleh para fuqaha. Fuqaha kita yang haram rokok, dan Quran tak sebut haram. Mana ada ayat 7 tentang rokok. Ya. Ada asap pun surah Dukhan. Pun dia tak sentuh pasal rokok.
Hadis Nabi pun tak sentuh, jangan hisap rokok kan. Ya, tapi dipakai hukum kias. Kita ada Al-Quran, kita ada hadis, kita ada ijma', kita ada kias. Rokok ni dia jatuh dalam hukum kias. Nampak tak? Dia bukan ijma', dia bukan sunnah, dia bukan Quran ya. Tapi dikiaskan. Kias ni kena syarat. Pertama kena ada ya petunjuk, dia punya petunjuk awal daripada Al-Quran tentang bahayanya. Quran sebut bahaya. Tidak contohlah kita kata ya. Ini yang masuk di sini. Kita nak faham haram di sini selain daripada disebut daripada Al-Quran, haram di sini adalah merupakan sebahagian daripada apa yang diperintah oleh para fuqaha. Jadi kita kena rujuk kepada ilmu fiqh paling penting. Sebab tu fiqh main peranan penting ya. Dalam kehidupan manusia ni kita kena banyak memahami tentang ilmu fiqh. Banyak aspek kita kena mengaji yang mana kita terlibat lah. Orang menjaga kena belajar dalam muamalah ya. Orang makan minum kena belajar bab halal haram, yang tu semua orang terlibat. Makan minum semua orang kenal. Kita kena kuasai ilmu haram dan halal itu dengan seluas-luasnya. Ya. Itu dia lah. Yang tu tak apa lagi tu. Baik. Kemudian yang kedua, darjat kewaraan orang-orang saleh, wara'. Iaitu menahan diri pada hal-hal yang kemungkinan mengandung sesuatu yang haram. Hukum wara' kita pakai hukum wara' lah. Itu yang paling baik. Sebab ada hukum wara' kita pakai lah. Itu dia lah. Tapi dalam hukum wara' ni pun dia ada juga kelonggaran dia. Ya. Contoh lah kita katakan. Contoh orang nak pergi Mekah ya. Kita nak pergi Mekah ni biasanya sahabat handai, kawan-kawan rakan kita nanti sedekah dekat kita. Dia hadiah, dia bagi sedekah, dia hadiah. Sepatutnya sedekah, jangan hadiah. Sedekah. Orang nak pergi Mekah kita sedekah. Sedekah ni mengikut dalam bab muamalah fiqh, dia ada 3 darjat fiqh ni sedekah ni. Pertama sedekah kerana fuqara, kerana fakir, berhajat ya. Orang tu berhajat, dia ada duit tapi dia berhajat satu benda. Ni yang duk mengaji di masjid ni, kitab ni aku nak cari di mana lah. Minta tolong ustaz cari kitab kat saya berhajat sangat, berapa saya bayar. Dia mampu lah tu. Dia tak? Dia tak tahu nak cari di mana. Itu hajat nama dia. Bila dia berhajat, kita sedekah kitab tu ke dia, jangan jual. Saya sedekah. Jangan, tak apa, saya ada duit. Tidak, tuan berhajat. Tang ni tuan miskin. Tang lain tuan kaya. Nampak tak? Maka tu saya sedekah dekat tuan atas kerana hajat. Tu dia. Arab cukup jaga, kalau kita hajat dia bagi. Nampak tak? Masuklah ke kedai-kedai Arab, tengok di Mekah, di Madinah ya. Tu istimewa di Madinah ini sebab penjual-penjual Arab di situ semua orang-orang Yaman. Ya, majoriti penjual penjagaan di Madinah ni orang Yaman. Ya, di lain orang Yaman ni dia macam orang Melayu ya. Dia punya lembut, dia mesra dia ya. Macam kita ya. Nabi sebut ada hadis tu, Nabi sebut orang Yaman ya. Nabi ada sebut. Ya, itu dia contohlah. Yang kedua, sedekah ni atas sebab dia miskin. Dia miskin. Dia tak mampu kan. Sehari dia nak kena cari korang dia kena ada RM30 nak tampung perniagaan keluarga. Tapi dia dapat RM5 ya. Gaji dia banyak tu, macam mana? Bagi 30, sehari RM5. Dia jatuh dalam kategori miskin lah. Orang ni kita kena sedekah atas sedekah kerana dia adalah miskin. Tadi fakir kan, miskin. Itu nombor 2. Nombor 3, kerana tabarruk. Yang ni yang kita bagi kat jemaah haji. Ya, jemaah haji dia buat kerja haji, memang dia ada duit. Tak ada duit macam mana? Pergi Mekah. Memang dia termasuk orang yang ada kemampuan. Ini kemampuan kita tak ada sedekah dah. Tapi atas sebab tabarruk, dia nak pergi tempat yang cukup berkat. Mekah, Madinah tu tempat berkat. Allazi barakna haulah. Kami berkat sekelilingnya kan, Allah Ta'ala kata kat Nabi ya. Mekah, Madinah, Jordan, Madian ya, Jerusalem, Baitul Maqdis, nampak tak ya, dan juga Baitul Laham. Itu 5 tempat. Saint Catherine
Itu semua tempat-tempat berkat. Kita pijak aja dapat pahala. Kita pijak kaki tempat tu dapat pahala, dapat dia punya berkat. Dia ada berkat, dia tak sama dengan lima tempat. Berkah Makkah punya berkat lain, Madinah punya berkat lain, tak sama. Dia kena halusi sikit ya. Apa nama Masjidil Aqsa, ya kan? Kawasan Aqsa Palestin tu. Ya, Aqsa tu dia masuk dalam kumpulan apa nama Baitul Laham, dia masuk dalam Jerusalem. Kita pijak tu dia dapat pahala. Dia punya berkat lain tak sama ya. Madian ada Ashabul Kahfi ya. Sekarang ni tempat Nabi Allah apa nama Syuaib alaihi salam. Ya, itu Musa sampai ke situ kan. Maknanya kita berkatlah tempat tu. Sebagai contoh lah. Jadi orang nak pergi tempat berkat ni, kita ambil keberkatan dia. Maka kita sedekah kat dia ala tabaruk, atas sebab-sebab berkat. Jadi orang nak pergi Mekah, dia kena mengaji lah ilmu tu lah. Dia orang bagi dia, tak payah hadiah-hadiah. Bukan hadiah tak dapat apa. Hadiah tak dapat pahala, tahu kan? Kalau kita hadiah barang ke orang, tak dapat pahala. Dia lebih kepada takrimah, kemuliaan. Hadiah ni untuk kemuliaan, memuliakan dia saja, tidak lebih daripada itulah. Nampak tak? Laqad karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam. Sebab itu kita bagi hadiah. Atas apa-apa kelebihan yang kita tengok, atas apa-apa kebaikan yang kita tengok, kita hadiah. Ya. Jadi orang nak pergi jemaah haji ni, nak pergi, kita sedekah adalah sedekah atas tabaruk, berkat. Kena mengaji maksud sedekah tu lah, jangan gaduh kan. Samalah kan. Macam saya lah habis mengajak kadang orang nak bagi 5-10 ringgit. Salam-salam Ustaz 5-10 ringgit. Ya. Ustaz banyak duit, nak gaduh apa? Ya. Tak bagilah, tapi nak ambil berkat. Biasanya buku agama ni takkan dia nak merapu lah. Dia guna duit pada jalan yang baik dia lah. Beli kitab, untuk cetak apa-apa kan, apa nama makalah kan, apa gitu begini. Dia nak guna bayar minyak kereta, nak mengaji kan. Atas dasar-dasar tu kita ambil berkat bagi kat dia. Jadi kita sedekah ke tutup guru ni berkat lah. Nampak tak? Ya? Berkat dia cukup besar lah. Gandaan dia kata Nabi mengikut Imam Suyuti, kalau RM1 sama dengan 900,000. Itu dia. RM1 kita bagi kaum alim tu, nisbah dia lagu 900,000. Kita pergi di akhirat besok, bank kita 900,000 RM1. Itu dia. Nampak? Baru layak dapat syurga. Duit banyak baru beli tiket masuk syurga. Nampak tak? Boleh kan? Faham Okey, insya-Allah. Tabung. Itu yang kedua. Kita kata hukum warak ni dia lebih tinggi pada hukum syarak. Macam orang mai sedekah kat kita nak pergi Mekah, kalau pakai hukum warak kita kena tanya, ni duit ni ambil di mana? Tapi boleh kan, patut kalau begitu nak tanya? Tak patut lah. Imam Ghazali kita jangan tanya. Nak pakai hukum warak jangan tanya. Pasal tanya boleh kecil hati dah kan? Pelik sikit nampak no. Ni yang sedekah kat aku ni ambil di mana duit? Kacau. Kawan besar hati nak sedekah kat kita kan, kita pergi tanya di mana ambil. Jangan gaduh, terima dulu hukum warak dia. Yang tu kita jangan pakai dia masuk tabung masjid dia masjid banyak nak pakai, masuk tabung masjid orang jadi awam, dia sudah jadi halal, harus dia pindah ke telaga besar, kolam besar, bukan telaga, kolam besar macam Baitul Mal. Kita tak mau kita ambil, tapi kita atas wajah dia tu kita ambil, atas wajah dia sedekah tu kita terimalah dengan hati yang lapang. Nampak tak? Dia pun seronok dia kan. Tambah-tambah dia kata pula guna pakai di sana beli kacang putih. Kalau dorong kata kacang putih. Lah ni dah lah tak ada. Jadi kita ambil duit tu masuk dalam tabung masjid lah. Jadi kita terjaga wajah dia. Kita pakai hukum warak masuk tabung masjid lah. Kalau ikut hukum betul kena tanya kat dia. Tapi tak betul lah tanya lah. Ini di antara hukum warak lah. Makan kedai-kedai orang yang bukan Islam. Kadang-kadang ada setengah kedai jual nasi kandar dalam kedai orang bukan Islam. Kena minum kat dia. Nampak nasi kandar betul lah, mamak tu jual Islam halal. Kopi teh minum lah. Orang kedai ni tadi yang bukan Islam. Jadi kita jangan minum lah. Nampak tak? Kalau nak minum juga, minum
Kendrin lah. Ayak dalam tin, apa-apa ayak dalam tin ni yang tu senang, bukan dia buat proses. Tu lah. Tu pula tengok pula ayak tin tu ayak apa. Siapa pula proses ayak tin tu? Tak gitu. Dia di antaranya kita pakai hukum gharak. Cara tu lah. Kita kena ada diplomasi sikit dalam nak meriasasikan keadaan, dalam nak mesrakan keadaan, mesra alam dia panggil. Mesra alam dalam urusan masyarakat. Boleh itu masuk dalam mesra alam. Istilah kita pakai sekarang. Sambung. Darjat ketiga, sesuatu yang tidak diharam oleh fatwa dan sama sekali tidak syubhat, namun dikhawatirkan dapat menghantar kepada sesuatu yang haram, contohnya adalah meninggalkan sesuatu yang bukan dosa kerana khawatir akan terjadi dosa. Yang ni kita pakai hukum syubhat lah. Walaupun dia tidak syubhat, tapi eloknya kita susah pakai lah. Benda tu kita tahu semua orang makan, boleh, halal. Tapi ada juga bayang-bayang dia lah urusan-urusan ni kena terlibat dengan orang kafirin. Contohnya dalam proses makanan, kita nak apa? Kita nak kisap tepung ke apa-apalah, rempah-rempah ke, kita pergi hantar kedai orang bukan Islam. Nampak tak? Memang dia pakai mesin dia, tapi mesin tu kita tak tahu pernah guna. Dia guna untuk rempah-rempah saja ke? Kok dia pergi proses ganja ke apa-apa, kita kerja. Itu kita bayangkan sajalah, bukanlah kita nampak, hanya sebagai suatu zan. Sebab tu Quran sebut kan, zan ni ada, kita nak buang tak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu jauh sangka-sangkaan yang banyak. Sikit apa? Banyak, jangan sangka-sangka banyak. Sangka banyak kerja tak lewat. Banyak benda kita tak boleh lakukan. Nampak tak Jadi kita ada sangka sikit sajalah. Kok mungkin mesin kisap, kisap tepung ke, kisap rempah tadi ni, dia bisa kisap benda-benda lain ke macam kita itu dah lah. Kita bayangkan begitu sajalah, maka lebih baik jangan fikir dia ataupun kita tak usah guna lah benda tu. Itu di antaranya lah. Ini yang berlaku kepada ada satu rempah kan, sudah hilang tanda halal kan di Malaysia kan. Begitu tengok bayang-bayangan kata India ni dia guna tiap lembu ayat kencing kan dalam urusan-urusan makanan, rempah-rempah ratus dia masuk. Itu memang serah, bukan kita sebut, memang ada sah dah. Jadi maknanya kata kita nak, kalau beli pula barang-barang daripada India ni murah kan, dia punya tenaga buruh dia begitu banyak dan murah jadi dia tak perlu banyak belanja kan. Jadi maknanya kan barang-barang kalau order daripada India ni murah lah. Di syarikat-syarikat yang nak berniaga di Malaysia ni ambil kesempatan lah. Contoh lah kata, bukan hukum kok kita order benda daripada rempah kan, boleh jual, kita punya profit margin tinggi lah sikit, keuntungan kita tinggi lah, kita beli murah. Kalau kita proses di sini sendiri mungkin mahal. Jadi kita nakkan kita punya keuntungan tinggi, jadi kita import daripada luar. Sedangkan apa yang kita dengar, rempah-rempah ratus yang ada di India khususan, ada yang campur tak lembu masuk ayat kencing, lembu masuk kan tidak. Maka tu pihak JAKIM telah mengharamkan. Itu kita ambil atas dasar syubhat lah. Nampak kecuali kalau kita sah, memang kita dapat sahkan kata semua bahan-bahan itu diproses di sini, tidak terlibat langsung unsur-unsur daripada India, boleh pakai. Itu nak jadi yang tu boleh ke tak boleh tu? Boleh ke nak sampai darjat tu? Boleh percaya lah. Tidak. Orang kafirin dengan mukmin ni mana boleh nak percaya? Sebab tu Nabi letak apa? Membezakan orang mukmin dengan munafik semayang. Kalau dia tak semayang dia pun boleh jadi munafik tu. Dia boleh jadi mukmin juga. Nampak? Walaupun dia orang Islam. Kalau tak semayang, nampak tak? Dia juga akan jadi macam orang munafik. Tidak musyrik, dia jadi munafik lah. Musyrik ni kafir tu munafik ni dia belagak aja. Dia zahirkan dia punya keislaman, dia mengkufurkan dia punya iman. Nampak tak? Itu kita panggil munafik. Maka tak dapat tidak orang Islam ni dia boleh jadi munafik.
Artinya tidak ada amanah, ya, dia tidak jujur, betul tak? Ya, itu di antaranya. Dan ada unsur-unsur dusta. Cik, barang ni mana? Ini barang halal, jangan takut boleh makan ni. Kacau, nampak? Ya. Buah pula gambar ustaz yang tu. Nampak? Ya. Tak gitu ke? Tang rempah tu pun gambar ustaz. Ustaz Hasan. Allah, Ustaz Hasan ni gambar ni. Takkan tak boleh, kacau tak? Nampak tu? Ini semua boleh jadi. Takat nak buat gambar ni tak ada masalah tuan-tuan ya. Boleh ya. Senang ya. Tu nah, dapat suara, dapat dia punya info, nampak ya. Dapat suara ya. Dapat gambar. Dia boleh buat betul saya duk cakap. Sebiji keluar. Nampak tak? Ambil gambar saya tu dah. Satu gambar, ambil gambar mati, ambil satu gambar. Ya. Kemudian ambil apa-apa ke mana-mana maklumat ke apa yang kita perlu. Ya. Nyataan. Kemudian rakam suara saya sikit. Ada orang buat kat saya ni. Tapi dia bukan buat jahat. Dia nak tunjuk saya boleh. Nampak ustaz tak payah ceramah dia kata. Nampak tak? Ustaz bagi kitab dekat kami. Ustaz bagi gambar ustaz kami, ustaz rakam sikit suara ustaz tu dah. Ustaz duduk segak-segak di rumah, kita pasang LCD dia keluar ceramah. Saya ceramah bulat 100% tu dia. Nampak? Suara saya bulat keluar. Sebiji. Dahsyat teknologi lah ni. Tu kita jangan percaya lah. Tu kena jaga tu. Itu semua unsur-unsur munafik lah. Unsur-unsur teknologi sekarang ini banyak lebih kepada munafik tidak sahih. Dia boleh ubah gambar saya tu boleh jadi gambar orang lain pula. Dan spontan dia boleh tukar gambar tu. Gambar saya tu jadi gambar orang lain. Tu je. Dahsyat sungguh. Wallahu a'lam. Ya, baik. Sambung ya, kita ambil sedikit. Tak azan tadi ni, dah masuk lah. Lajak lah. Nak azan dah? Boleh? Macam mana? Teruskan lah. Saya tak perasan Ghalib cakap ni. Baik. Baik, sambung Darjat keempat, sesuatu yang sama sekali bukan dosa dan tidak dikhawatirkan mengantar kepada suatu dosa, namun mengarah kepada selain Allah atau tidak berdasarkan niat untuk beribadah atau jalan-jalan menuju suatu bersentuhan dengan perkara yang makruh atau maksiat, menahan diri daripada seperti ini merupakan bentuk kewaraan yang tulus. Itu kita kena jagalah. Darjat yang keempat darjat yang keempat ni kita kena jagalah. Dia merupakan sebagai suatu perkara yang sangat-sangat berat untuk kita ambil faham ya. Jadi maknanya dia bergantung pada kita punya niat lah. Niat kita nak makan satu barang, satu benda, hanya semata-mata nak sedap-sedap ya, ataupun kita nak makan banyak, nak tambah makanan ya. Sebab istilah Al-Quran sebut kulu washrabu wa la tusrifu. Tuhan tak kata benda tu haram. Makanlah, minumlah, tapi jangan lebih. Kita tak tahu, takut lebih tu. Jatuh takut lebih, sedap ni. Bila mari sedap, balik nak tambah tu dia. Tambah-tambah jadi lebih. Tu dia. Kita dah jatuh dalam kancah haram. Kita tak sedap, nampak tak? Dia pada asal Tuhan perintah kita boleh makan minum. Kulu washrabu, makan dan minum. Wala tusrifu. Jangan lebih. Allah, macam mana nak tahu lebih ni? Jadi kita kena guna kaedah, prinsip Nabi kata apa? Kami makan bila kami lapar dan tidak sampai kenyang. Nampak? Itu Nabi bagi prinsip dia kan. Ini prinsip warak lah. Kami makan bila kami lapar. Tak pasal lapar kami tak makan. Jadi tak ada nak istilahnya, tak ada breakfast, tak ada lunch, tak ada tea time, tak ada, nampak tak? Dinner tak ada, last supper tak ada dalam Islam kan. Islam ni makan bila lapar. Mana ada makan pagi dalam Islam? Ada ke? Makan tengah hari ada? Tak ada. Ini kita ikut pada barat. Kita pakai kaedah barat. Boleh, bukan tak boleh. Yang dia masuk dalam bab yang kita baca nombor 4 ni. Nampak tak? Walaupun ada makan pagi, kita tak lapar, jangan makan. Nampak? Perut-perut ni, makhluk ni antaranya yang patuh kepada Allah, tahu tak? Dia kan patuh kat kita. Kita yang paksa dia. Perut kita, syahwat kita, keinginan makan minum ni adalah bawah perintah Allah. Allah perintah dia lapar, dia lapar. Cukup masa dia lapar, dia nak minta makan. Perut. Nampak tak? Dia akan keluar asid. Perut tu akan luahkan asid.
Nampak contohlah. Bila kita tak makan, dia makan perut kita. Tu jadi gastrik, tu jadi ulcer, nampak tak? Perut ni taat kepada Allah. Dia makhluk Allah. Dia bukan perut kita, dia Allah punya. Dia patuh. Mata bila mengantuk, siapa bagi dia mengantuk? Dia kena tidur. Kita tak mau tidur, kita force juga tak mau tidur. Nampak tak? Itu dah. Jadi dia sudah taat kepada kita, rosaklah. Sebab tu dia taat kepada Allah. Jadi bila kita tak tidur, jadi masalah kesihatan. Itu kita kena faham lah. Jadi maka itu Nabi sebut, tengok Nabi sebut begitu ya. Yang di sini adalah menyebabkan para saintis barat ni begitu kagum dengan Rasulullah. Ya. Jadi kita memang kita nak makan bila kita lapar. Bila tak lapar jangan makan. Sebab perut kita tak minta. Kita paksa perut kita makan juga, dia akan ada masalah. Ya. Bila tak taat kepada Allah, dia ikut cara kita, dia rosak. Siapa bagi rosak? Kita lah. Kita ada 5 benda kan. 5 perkara kat kita tu, yang kita guna 5 perkara itulah yang menyebabkan makhluk-makhluk Allah ni jadi rosak. Alam keliling juga akan jadi rosak. Pertama, kita tak guna akal. Kedua, kita tidak guna ikhtiar. Ketiga, kita tidak masuk was-was. Keempat, kita tidak pakai usaha, kasat. Nampak tak? Kelima, kita salah kehendak, idrak. Dia ada 5 anasir yang Tuhan bagi kita ni untuk kita takbir kehidupan. Akal yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ikhtiar. Allah tu berdapat sifat mukhtar. 99 nama Allah, nama Al-Mukhtar ya. 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 Dan yang ketiga adalah was sentiasa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sentiasa nama dia berjalan berada dalam manusia. Ya. Waswas ni jangan guna untuk Allah, waswas jangan guna untuk Quran, waswas jangan guna untuk hukum. Nampak? Itu tak boleh lah. Al-Quran tak boleh waswas, la raiba fi. Waswas ni kita guna untuk kehidupan. Nampak tak? Ya. Kita nak makan satu benda, kita kena ada waswas. Boleh aku makan ni? No, aku duduk cerit tak berhenti. Makan benda ni macam mana? Nampak? Boleh ke benda ni untuk perut aku? Boleh ke untuk kesihan aku? Kena ada waswas. Kemudian kita ikhtiar, boleh pilih. Banyak choice, ya. Tak boleh makan ni, boleh makan itu. Ikhtiar kata banyak. Sebab tu manusia ada banyak pilihan. Kalau masuk kedai makan, ya, sampai 50, 60 talam lauk boleh pilih. Ayam saja ada 15 macam, tu dia. Nampak? Tak boleh makan ayam bakar, makan ayam percik. Tak boleh makan ayam percik, makan ayam tomato. Tak boleh makan itu, makan ayam negro. Nampak tak? Macam-macam boleh kan? Tu dia. Sampai kaki ayam pun kita petah, kita boleh. Nampak? Tu dia. Semua bukan boleh, tinggal tahi ayam yang tak boleh. Kalau boleh yang tu pun kita buat kek. Itulah kita faham. Allah bagi ikhtiar banyak, boleh pilih kan. Kita bukan macam gambin duduk makan rumput tu lah. Mai zaman mana, perintah mana, parti mana naik pun dia makan rumput tu lah. Nampak lah? Tak berubah kan. Hantar pergi negeri mana pun duduk makan rumput tu lah. Sebab dia tak ada ikhtiar, dia tak ada waswas. Ya. Kita ada ikhtiar, kita ada waswas, boleh pilih. Kemudian yang keempat, kita ada kasab, kita ada usaha. Boleh buat, tak boleh buat ni, kita buat itu. Macam-macam kaedah yang boleh kita lakukan. Dan kita ada idrak, kehendak kita boleh kampuh laut. Kehendak kita boleh ubah gunung. Itu dia, nampak? Itu kehendak manusia. Jangan buat main ya. Payah tu. Maka 5 anasir ini, anasir rohani yang besar ini Allah bagi kepada manusia saja. Ya, itu artinya ahsanut taqwim. Itulah sebenar-benar kita ahsanut taqwim ya. Sebaik-baik, seindah-indah, semurni-semurni, sesempurna takwim kita tu, ya. Kita ada unsur ini, ya. Dia dengan bentuk paras kita sendiri pun sudah cukup indah, ya. Sambung. Kemudian kita masuk tingkat syubhat. Syubhat ni bahaya, yang ni yang payah, kita kalah banyak, ya. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Itu Nabi kata. Sesuatu itu halal sudah jelas, yang halal jelas, yang haram pun dah jelas. Al-Quran sebut, hadis sebut. Ya, makanan yang boleh makan, binatang yang boleh kita makan, ya, jenis makanan yang boleh kita minum dan kita makan, semua sudah disebut oleh Al-Quran dan hadis. Ya, kita pandu kepada hukum-hukum yang ada dalam Quran dan hadis, kita akan jumpa. Ya, itu dia lah. Dan binatang-binatang yang makanan-makanan yang agak begitu baik pada segi di persegi rasa, cita rasanya, tapi ada mudarat. Allah sebut tauhid, antaranya babi. Nampak?
Babi kan. Kalau kira babi ni orang dah makan babi lah. Orang yang bukan Islam masuk Islam, dia cerita sungguh-sungguh dia kata babi itu cukup sedap. Tak ada daging yang lebih sedap daripada daging babi. Dia tak? Ya. Kita nilai daripada sudut sedap saya kata orang lah. Sebenarnya mudarat, maka Allah sebut terus dalam Quran. Dalam semua aspek babi ini boleh kan. Transplant jantung. Ya, jantung. Kita nak ubah kita punya jantung, kita ada penyakit jantung kan. Kita boleh pakai jantung babi. Bukan boleh pakai, saya guna bahasa tu jangan faham baik-baik lah. Kata boleh halal tak? Makna kita di pihak-pihak pakar-pakar perubatan ni sudah buat kajian ya. Walaupun kita dengan kera buruk ni ada persamaan lah sedikit daripada segi rupa, bentuk, bagai-bagai kan. Tapi jantung kera tak boleh pakai, jantung buruk tak boleh pakai. Tak boleh. Jantung babi boleh. Hari ni ada orang kafirin dia nak tukar jantung, buat jantung transplant jantung, pakai jantung babi. Hidup. Ya. Ada yang hidup sampai 20 tahun lepas dia umur dia 40. Masa pergi buat jantung transplant tu 60 tahun, 60 lebih baru dia mati. Lama pakai jantung. Dia tak reject tak tolak. Ya. Mana kata secara tak langsung babi bagus ya no? Maka Allah tekan dalam Quran, dia tunjuk babi itu diharamkan terus. Nampak? Allah haramkan babi secara terang-terang. Nampak tak? Bukan daripada segi makna kata sedap dia, lazat dia, serba boleh dalam kegunaan harian dia, ya. Banyak benda-benda yang kita buat hari ni yang diproses, bukan kita buat, diproses, yang banyak berunsurkan babi tulang dia, ekor dia, lemak dia, kulit dia semua ambil kira. Semua boleh berlaku. Jadi tapi maka itu kalau buat kajian semua boleh lah. Tak patutlah diharamkan. Allah haramkan babi itu ada sebab lain. Sebab yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Dia boleh mempengaruhi jiwa kita, nurani kita, akal kita. Yang itu lebih penting. Menyelamatkan akal, membersihkan jiwa, memurnikan kita punya hati adalah satu perkara yang lebih wajib. Kita rawat jantung buat apa nama, kita buat apa? Kita buat bypass jantung kan. Tak begitu bahaya. Yang bahaya tadi ini jantung tu apabila dia ada penyakit hasad, tu bahaya. Hasad tu berganda-ganda lebih bahaya daripada bypass. Kena penyakit hasad tak boleh operate. Itu dia, nak pergi operate di mana? Tak ada ubat pula boleh telan makan, suplemen yang boleh bantu untuk tolong buang hasad, tak boleh. Hasad ni dia kena lakukan melalui satu kajian secara rohani. Maka tu kita perlu kepada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf sajalah yang boleh mendedahkan, yang boleh diberikan jalan-jalan rawatan bagi menghilangkan penyakit hasad, penyakit batin lah. Saya sebut penyakit batin banyak Imam Ghazali sebut ada 10 penyakit batin dalam kitab kita ni. Ada sebut dalam kitab kita ni, ada sebut 10 penyakit batin. Dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali rumuskan 10 penyakit batin, tapi dia punya sawang dia cukup banyak. Dia punya cabang dia cukup banyak. Hasad tu sebenarnya pecah jadi ada 3 lagi. Hasad dengki tu, hasad tu dia pecah 3 penyakit. Daripada hasad jadi khusumat. Khusumat jadi hikid. Kemudian hikid jadi izharu syamatah. Kena sebut dalam bahasa Arab lah. Sebut dalam bahasa Melayu tak pandai terang. Boleh habaq sikit lah. Hasad tu bila kita biak, dia akan jadi penyakit hikid. Hikid ni dia mulai menaruh dendam. Tarang orang kata. Nampak tak? Bila dendam ni ambil tindak dia akan mula bergerak untuk melakukan apa-apa langkahan bagi menghasilkan hasadnya tadi. Maka datang nombor 3, dia panggil khusumat. Khusumat. Orang Melayu memanggil kesumat. Ada kan? Orang Melayu menggunakan perkataan kesumat. Khusumah. Bila ada khusumah, kita nak tunggu hasil dia jadi ke tidak. Implementasi dia berlaku ke tidak, maka datang yang keempat. Sifat yang keempat dia panggil izharu syamatah. Abang nak tepuk tangan. Kadang-kadang buat kenduri
Hari ni apa nak makan apa free aku jamu semua. Rupanya apa yang dia hasad tu dah berhasil. Orang yang dia hasad tu dah kena mudarat. Nampak kedai yang dia benci tadi ni dah tutup lah. Sudah. Nampak? Dan dia pun buka, apa nak makan apa hari ni aku belanja semua. Bunyi pun. Itu kita panggil izharus syamatah. Oh bahaya. Nampak? Ini bab hasad tu dia tu. Nampak ya? No? Boleh faham ya? Kita ambil faham. Kalau kita biar yang tu, habis ya, akan jadi penyakit lebih berat. Maka itu kata Nabi, suatu yang halal itu sudah jelas, suatu yang haram sudah jelas. Itu dia lah. Ya. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Ya. Itu dia lah. Maka itu kata Nabi, sedangkan di antara suatu yang halal dan satu yang haram terdapat perkara-perkara yang syubhat. Itu dia. Ini kita tak nampak. Antara halal dan haram tu ada perkara yang kita tak nampak. Ya, sebagian besar orang tidak mengetahuinya. Sebab tu kita perlu tanda jakim, kena ada halal daripada jakim. Semua barangan kita nak makan minum apa juga keperluan kita, dia kena ada halal jakim baru kita guna. Tak ada halal jakim, itu masuk dalam syubhat. Boleh faham Kalau tak ada halal tu, dia syubhat lah. Belum tentu lagi benda tu halal. Maka elok kita jauhi. Dalam mazhab Syafi'i wajib menjauhi yang syubhat. Tak boleh kata boleh ikut tak mau. Hukum kod tak pakai. Dia kena pakai hukum haram tak boleh. Imam Syafi'i mengharamkan semua perkara syubhat. Apa benda-benda tu tidak sebut halalnya, dan tidak sebut haramnya, maka benda itu dipanggil syubhat. Di sini orang Yahudi memang kita boleh pakai. Orang Yahudi pun dia ada, dia punya sebut, dia tulis situ kosher, K-O-S-H-E-R. Mana-mana makanan dia, benda dalam tin ke apa-apa lah, biskut ke, coklat ke apa juga, dia kena ada kosher. Dia tulis kosher, boleh makan, kita boleh makan. Halal, bersih. Dia pun lagi teliti daripada kita. Barang-barang makanan ni pada tadi ni istimewa, makanan-makanan yang terlibatkan unsur-unsur binatang. Makanan-makanan tin binatang tu dia kena ada kosher. Kalau tak ada kosher tak boleh makan. Itulah antara tingkatan syubhat ni kita kena ambil faham ya. Maka dia kata Nabi, barang siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, maka ia telah membersihkan kehormatan agamanya. Nampak ya? Dan barang siapa yang terjatuh, itu kata Nabi kan, ya, la ya'lamuha katsirun minan nas, kebanyakan manusia tak tahu bab ni. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i hawla al-hima yushiku an yaqa'a fi, atau kama qala, kata Nabi ya. Barang siapa yang menghindari perkara-perkara yang syubhat, maka ia telah membersihkan kehormatan agama, dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara-perkara syubhat, maka ia telah terjatuh dalam perkara-perkara yang haram ya. Ibarat pengembala yang mengembala di sekitar kawasan tanah terlarang, hampir saja ia masuk ke dalam area yang terlarang. Kita jaga, kita bawa kambing, kita pergi bawa kambing-kambing kita pergi makan rumput dekat dengan kawasan larangan, ya, kawasan raja ke istana ke ya. Kambing kita biar leka, dia terbuang masuk, dia tengok tang mana ada, tu dia lah. Maka tu elok dijauhi lah. Seperti gambaran yang misal contoh Nabi kata tadi ni, macam kamu bawa binatang ternak lah, ya. Kamu nak bawa makan binatang ternak tu, kamu kena jauhi tempat larangan. Sebab bila kamu ralik sikit, kambing-kambing ni pekat serbu masuk habis, ya, maka itu sudah menjadi satu kesalahan besar. Contoh adalah air hujan merupakan sesuatu yang halal sebelum jatuh ke dalam permilikan orang lain. Selain itu, contoh daripada sesuatu yang benar-benar haram adalah khamar, ya. Mengikut dalam agama Yahudi, Islam tak. Agama Yahudi, ayat hujan yang turun dalam kawasan dia, itulah hak dia. Sebab tu dia tahan ayak orang ni kan, ya. Seluruh dia tahan ayak, tak bagi ayak kat masyarakat Gaza, ya. Hujan-hujan di Gaza dia kita tak boleh tahan, semua dia punya. Oh, nampak dah. Gaza belum dia punya lagi, tapi dia kata dia punya dah. Nampak ya? Itu hukum dia apa? Hukum dalam kitab Taurat ya. Sudah dia masuk. Hujan ni semana pun boleh ya. Mana orang punya hujan pun tahan ayat hujan di dalam rumah orang, pun kawasan orang boleh lah ya.
Tapi jangan ayak bumbung rumah dia. Tak boleh pula. Dia mesti terdedah daripada langit terus. Dia ayat hujan tu di mana-mana pun kita boleh ambil, ya, boleh ambil. Hujan kadang-kadang tempat kita tak ada hujan, ada tempat orang lain. Pasal kena pergi tahan ayak ni, aku nak tahan ayak di kat halaman hang sikit ni. Pada tempat hang ni banyak hujan tu turun, kawasan aku tak turun hujan. Hukum dia adalah harus. Ya, harus. Jangan ayat hujan yang jatuh dia bumbung dia kemudian kita tahan. Yang tu tak boleh, hang tu dia punya. Nampak tak? Dia tahap tu kan, itu di antara yang dipakai dalam hukum lah. Selain itu contoh sesuatu yang benar-benar haram adalah khamar. InsyaAllah hal-hal yang menimbulkan syubhat ni kita baca kemudian lah. Kita kata lakon insyaAllah aku qauli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.